Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadu wa nastaghfiru wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi fala yahtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita sebelum mulakan kuliah ni, kita membaca ulum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma shalli. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah kita baca doa sikit, serba sikit. Kita mintalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus yang melanda di dunia sekarang, virus corona, virus COVID-19. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maulana, wa ni'mal wasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maulana, ni'mal wasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maulana, wa ni'mal wasir. Amin amin ya rabbil alamin. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya nak bertaaruf sikit. Saya Muhammad Rosyam Abdullah daripada YPK DT Keluar, dan juga saya merupakan seorang pegawai Sakinah Johor Darul Takzim. Saya akan menyampaikan serba sedikit, saya mengupas sedikit daripada panduan kaedah mengamalan modul keluarga Sakinah. Iaitu modul saya akan sampaikan, iaitu modul yang 10, Husnul Khatimah. Pada ialah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya nak sampaikan Husnul Khatimah modul ni? Sebab ialah kita punya kes pun setiap hari meningkat, angka yang tertinggi. Ayolah kita buat persiapan awal untuk diri saya juga. InsyaAllah, barakallah, setiap ilmu itu yang kita berkongsikan ataupun setiap ilmu yang kita pelajari diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardun ala kulli muslim. InsyaAllah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Itu dalam keadaan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun tuan-tuan, dalam keadaan kita akan meninggal dunia, tidak ada yang satu tahu pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah umat akhir zaman, umat muslim, kita harus persiapkan kematian kapan pun dan di mana pun, sehingga sewaktu kita dipanggil yang maha kuasa dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah paling kita harapkan. Kenapa? Kerana ada syurga yang menanti orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang paling baik, iaitu husnul khatimah, iaitu keadaan di mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersekutunya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuh saya hari ini nak kongsikan serba sedikit yang saya dipelajari dalam kitab-kitab. 7 tanda meninggal dunia keadaan husnul khatimah. Pertamanya mengucap syahadah. Mengucap syahadah.
Syahadah adalah kalimat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah adalah tauhid yang harus selalu kita ucapkan, kerana itu adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada hadis dia, artinya siapa yang akhiri ucapan adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. So begitu mudah. Itu Islam mengajar kita. Mengeluarkan yang kedua, tuan-tuan, yang kedua mengeluarkan keringakan di dahi. Tanda berikutnya saya nak kongsi sikit-sikit. Di berikutnya, seorang meninggal dunia dalam keadaan usnul khotimah. Dia meninggal dunia dalam keadaan usnul khotimah adalah adanya keringat sebesar butir jagung di dahi. Sebetar butir di dahinya. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad menyebutkan suatu ketika Buraidah bin Asaib radhiyallahu anhu datang ke Kurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya di dalam kondisi sakratul maut, ketika wafat ada keringat di dahinya. Di dahinya. Buraidah langsung bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya meninggalnya seorang mukmin dengan keringan di dahi. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keringan di dahi. Yang apa ni? Yang seterusnya lah, yang nombor 3 Tadi dah nombor 2. Okey, nombor 3-nya. Baik. Yang nombor 3-nya kematian meninggal dunia pada hari Jumaat. Dia hari Jumaat. Pada hari Jumaat yang dimulia pada hari Khamis menurut kalender Masihi adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam lah, umat Islam yang kita, di mana pada hari itu kita diperintah untuk solat berjemaah atau solat Jumaat, dan kita juga diperintahkan untuk memperbanyakkan zikir, amal ibadahnya yang lainnya lah. Bahkan ada peristiwa lain pada hari Jumaat, khususnya bagi mereka yang meninggal dunia pada hari itu. Ada juga hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, maka Allah akan menjaga Allah akan menjaganya dari pertanyaan kubur. Hadis Ahmad Tirmizi. Yang ini meninggal dunia pada hari Jumaat. Baik. Yang keempat, meninggal dunia meninggal dunia di medan perang. Ada sebutan khusus bagi mereka yang meninggal dunia di medan perang, iaitu mati dalam keadaan syahid. Bahkan kita harus menguburkan dengan pakaian mereka pakai. Menguburkan dengan pakaian mereka yang pakai yang semasa di perang. Dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Miqdam bin Miqdarib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 keutamaan orang yang mati syahid. Di antaranya diampuni dosanya di awal terbunuhnya. Dia itu ada 7 lah. Diperlihatkan tempat di syurga, dilindungi dari azab kubur,
dibebaskan dari azab hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Diberikan perhiasan merupakan imam, dinikahkan dengan bidadari syurga atau hurun atau hurun. Boleh memberikan syafaat kepada 70 boleh memberi syafaat kepada 70 keluarganya di akhirat. Masya-Allah. Ya, okey, yang tu yang keempat. Yang kelima pula. Yang kelima meninggal dunia saat diberi ujian. Meninggal dunia saat diberikan ujian. Ternyata bukan hanya kerana berperangan saja. Seseorang biasa meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Lalu sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, tuan-tuan, selain meninggal dunia dalam keadaan berperang, mati syahid, juga diselamatkan kepada orang yang sedang berjuang dalam keadaan lain-lainnya, dan mereka bersabar saat diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga gelar mati syahid pun biasanya kita dapatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid pada peperangan baginda sallallahu alaihi wasallam berdasarkan. Artinya siapa yang terbunuh di jalan Allah dia syahid, kan? Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah dia syahid. Siapa yang mati kerana wabak, kan? Wabak tahun dia syahid. Sesiapa yang mati kerana sakit perut dia syahid. Siapa yang mati kerana tenggelam dia syahid. Tuan-tuan pengguna rahmat Allah Subhanahu taala, ini adalah hadis Muslim. Hadis lain ada juga hadis lain daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Begitu indahnya Islam, tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kita sebagai Muslim, kita kena tahu apa yang dalam penyakit yang sekarang melanda kita, kan. Macam mana kalau terbunuh, kalau kita mati, adakah kita mati dalam husnul khotimah? Kena belajar, kan. Antaranya yang hadis lain pula mengatakan, artinya siapa yang terbunuh kerana membela hartanya maka dia syahid. Tuan-tuan, syahid. Ni hadis Bukhari. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Utai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya syahid adalah 7 macam selain gugur terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati kerana penyakit, kan, adalah syahid, kan. Penyakit rasa, kerana penyakit, dia penyakit macam lebra, kan, penyakit yang gaib tak nampak, itu adalah syahid. Orang yang mati tenggelam adalah syahid. Orang yang mati kerana sakit perut syahid. Kerana mati terbakar adalah syahid. Orang yang mati kerana tertimpa bangunan, kan, ataupun tembok adalah syahid. Wanita yang gugur di saat melahirkan, panggil nifas, syahid juga. Itu ada juga beberapa hadis yang mengatakan. Okey, itu bahagian inilah pembunuhan. Okey, yang keenam meninggal dunia saat menjaga perbatasan dengan negara kafir. Kan? Ini pun satu manfaat juga. Saya belajar dalam kitab-kitab tertentu, meninggal dunia menjaga berbatasan dengan negara kafir. Kabar gembira bagi mereka. Kabar gembira bagi mereka yang ditugaskan menjaga berbatasan negara. Apabila meninggal dunia, mereka termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan husnul khatimah, kan. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dia, maksudnya berjaga-jaga di jalan Allah. Berjaga-jaga di
di jalan Allah sehari dan semalam, lebih baik daripada puasa sebulan dan solat sebulan. Bila ia meninggal, amalan yang bila dia meninggal, amalannya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberi rezekinya serta aman dari fitnah. Dia berjanji kubur lah. Macam tu. Itu hadis Yang nombor 6 adalah meninggal dunia saat berbatasan dengan negara kafir. Itu nombor 6. Nombor 6 di tajuk besarnya apa? Husnul Khotimah. Yang nombor 7 pula, yang terakhir, nombor 7, meninggal dunia saat beramal soleh. Meninggal dunia saat beramal soleh. Setiap umat Islam diwajibkan melakukan untuk amal soleh, solehah, kan? Bahkan yang paling kecil sekalipun seperti bahkan mengancam sekalipun seperti apa kata orang tu, menyingkir batu di jalan raya. Menyingkir batu di jalan. Kita tidak pernah tahu amal soleh mana yang akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita harus terus melakukan selama masih bernyawa. Kerana amal yang soleh kita lakukan dengan rutin biasa membawa kita meninggal dunia dalam husnul khotimah. Dari Faizah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya siapa yang mengucap la ilaha illallah kerana mengharapkan wajah Allah yang menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia akan masuk syurga. Siapa yang berpuasa sehari kerana mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, dia akan masuk syurga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah kerana mengharapkan wajah Allah yang dia mengiringi hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk syurga. Hadis riwayat Ahmad. Ni hadis riwayat Ahmad. Begitu juga tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis yang mengata yang ada banyak hadis yang mengatakan dalam kematiannya, dalam husnul khotimah. Hari ini kita belajar sebanyak sedikit tentang husnul khotimah. Dan juga saya ingin nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kaedah-kaedah yang simati dalam husnul khotimah yang berpandukan kitab saya hari ini. Ialah kaedah pertama, memilih masa yang sesuai. Haram menggunakan harta si mati untuk mengadakan majlis tahlil kecuali dengan izin waris berkenaan. Nombor 3, tidak berkaitan dengan jumlah bilangan hari tertentu seperti 3, 7, 40 dan 100. Tidak berkaitan dengan jumlah bilangan hari tertentu. Tidak. Yang nombor 4, niat sebagai anak yang soleh memberi sedekah. Niat sebagai anak yang soleh memberi sedekah. Yang nombor 5, sunat bagi anggota jemaah dalam karya tersebut memberi makanan kepada keluarga si mati. Contohnya jiran, tetangga, sebagainya. Yang nombor 7, cara bertahlil ni merujuk kepada kitab doa dan wirid yang berakui oleh Jabatan Agama Johor sendiri. Jangan kita suka-suka ambil. Sebab apa, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan sekarang kitab-kitab yang sesat. Boleh kata gitu, kitab-kitab yang sesat kita amalkan. Hikmahnya, menyampai pahala sedekah si mati kepada si mati melalui bacaan yang tersusun ikut tajwid. Merealisasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahawa anak yang soleh boleh membantu
anak yang soleh yang boleh membantu kepada kesejahteraan ibu bapa di alam kubur. Yang nombor 3, menginsafi akan betapa kepentingan hubungan silaturahim perlu diteruskan setelah ketiadaan ibu bapa, sebagai anak yang soleh. Macam tu. Dia ada juga tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak kaedah-kaedah, terutamanya kaedah dia dalam apa kitab saya modul 10 Husnul Khotimah adalah membaca untuk arwah lain, untuk yang si mati, membaca tahlil arwah. Yang kedua faraid, faraid menyempurnakan tanggungjawab si mati. Yang nombor 4, membantu orang nazak. Yang nombor 5, ucap takziah. Nombor 6, solat jenazah. Dan nombor 7, mengemumikan jenazah. Ini rujukan-rujukan dalam kitab-kitab saya, yang nak berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang menonton, Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya berkongsi sedikit tentang di dalam kuliah hari ini Pak. Kita tentang seorang yang mati dalam husnul khotimah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga pernah menghadiri sebuah jenazah yang bukan Islam meninggal dunia saat dia terlalu seksa semata meninggal dunia. Dan juga pada masa tu saya membantu beliau untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Masih saya ingat lagi dia semasa dia berucap kalimah syahadah, hanya saya dengar mengucapnya, masya-Allah tabarakallah, begitu mudah kematian, dan juga dia meluk Islam pada saat itu. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat semasa beliau adalah keturunan Iban Sarawak, dan juga dia meninggal dunia pada saat itu. Peristiwa ni berlaku dalam 2 minggu yang lepas. Saya merujuk pada Jabatan Agama, dan Jabatan Agama mengatakan boleh buat solat gaib. Sebab apa? Ada ahli keluarga yang belum Islam nak uruskan jenazah tersebut. Jadi kita mengharapkan, kita mencemburui kematian sedemikian. Dan juga ada juga yang baru 3 minggu yang lepas, ada seorang Bilal juga meninggal dunia saat dia selepas solat maghrib di surau Keluang Barat di Keluang. Itu berita dia pun dah viral juga, tuan-tuan puan-puan. Begitu juga matian tu adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah pelihara si mati itu semua ke dalam syurga Allah. Begitulah hari ini tazkirah saya yang serba sedikit untuk tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menyambung di hari-hari akan datang, insya-Allah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.